Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Kita telah sampai kepada malam ni akan mula daripada ayat 180 180 muka surat 192 baca sini. Kutiba alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu didatangi gejala-gejala mati, jika ia ada meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kerabatnya dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tetapi sesiapa yang bimbang terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa, iaitu berpuasa pada sebilangan hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib di atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang miskin. Sesiapa yang dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan itu, maka itulah yang lebih baik baginya. Namun demikian, berpuasa itu lebih baik bagimu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui. Masa puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya permulaan Al-Quran sebagai hidayat kepada manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang menjelaskan hidayat dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah ia mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah mahukan kamu mendapat kemudahan dan tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa sebulan Ramadan
Dan hendaklah kamu membesarkan Allah dengan bertakbir kerana mendapat hidayat yang telah dikurniakannya kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Terbalik semula tempat. Kamu diwajibkan, kutiba alaikum. Kutiba alaikum makna furidha alaikum, difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu. Kutiba itu bukan makna tulis lah. Bukan makna tulis. Maknanya diwajibkan. Diwajibkan apabila seseorang dari kamu didatangi mati. Maksudnya didatangi gejala-gejala mati, nampak macam nak mati, atau berasa tak lama dah hidup ni. Kalau dia tu ada meninggalkan harta yang banyak, kalau dia tu orang miskin, tak ada gapo, tak payah, hendaklah ia berwasiat. Berwasiat. Jadi diwajibkan ke apa? Berwasiat. Kutiba alaikum, apa yang diwajibkan ke atas kamu itu, iaitu berwasiat. Berwasiat. Kalau kita belajar apa ni, nahwu lah, faham ni, kutiba ni fi'il bina majhul apa panggil. Fi'il bina majhul menghendaki naib fa'il. Mana naib fa'il ni al-wasiyah. Sebab itu kita tahu apa dia yang diwajibkan itu, berwasiat. Itu mana? Itu naib fa'il. Atau kalau dalam budak-budak baru mengaji kitab Jurumiyah, dia panggil al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Jadi kita tak boleh bincang banyak waktu itu. Cuma ayat pengajaran Al-Quran itu gapo? Wasiat. Kalau kita lah, sesiapa seseorang daripada kamu, kita, jadi alaikum tu kepada dia orang Islam lah. Kepada kamu tu Tuhan tuju tu kepada orang Islam. Hak terima Islam dah. Orang kafir pun kalau dia nak buat boleh juga. Boleh juga. Tetapi hak utamanya panduan daripada Allah ni kepada orang yang terima dah agama dia. Hudan lil muttaqin. Jadi panduan kepada orang yang bertakwa. Hak kafir tu memang dia tak sibuk panduan. Jadi kalau orang nak jadikan Quran itu sebagai pedoman, panduan, maka inilah salah satu panduan atau pedoman daripada Allah SWT. Apabila seseorang daripada kamu, kita semua ni nak mati, maksudnya dekat nak mati, segera tak lama dah hidup ni, gitu. In taraka khairan, jika dia ada meninggalkan khairan itu malan kathiran, harta yang banyak. Jadi khair dalam Quran ni banyak tempat dia bukan makna kebaikan, asal makna dianya kebaikan, kebajikan. Tapi pada banyak tempat di dalam Al-Quran, ni saya tak itu dah sini ni, nilai nota ni tak ada tu kan. Akan ada bawah tu. Jadi khairan ini maknanya harta. Baik, kita tengok situ, harta yang banyak. Jadi apa dia? Al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Berwasiat untuk ibu bapa dan kerabatnya dengan cara yang baik. Kau sebelum pada ni kita jumpa dah sebut khairan itu maknanya harta benda, harta. Sini tak ada. Jadi tak apalah kalau tak ada pun, asal ni riwayat ada khairan itu maknanya harta. Dalam Quran banyak tempat harta itu disebut sebagai kebaikan. Kebaikan juga dia sebut ilmu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sebagaimana di logo Darul Kausar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu makna ilmu, kebaikan, kebajikan. Khairan juga banyak tempat dalam Quran dipakai dengan makna harta benda. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Hubbil khair, sayangkan harta benda. Itu perangai manusianya berdoa. Memang dia tu sifat asal dia tu sayang sangat pada harta. Dia sebut khairan juga. Baiklah, kita tengok nota di sini. Dengan cara yang baik,
bil ma'ruf itu apa maknanya? Yang ini menurut peraturan agama. Itulah cara yang baik. Ada juga orang buat pusaka macam-macam, tapi tidak semesti cara baik. Tak kena gaya tu salah mengikut agama, tapi mengikut biasa ni tak salah. Baik, kita tengok 2:8. Maknanya berwasiat tu kepada siapa? Kepada ibu bapa dan kerabatnya. Wasiat apa wasiatnya? Kita kata ke ibu bapa tu ada pusaka je untuk dia. Kalau orang mati, situ benarnya. Baik, kita tengok. Yang ni ibu bapa dan sanak saudara, kaum kerabat yang tidak tersenarai sebagai pewaris, seperti ibu bapa dan kerabat yang bukan beragama Islam, atau datuk dan nenek dalam keadaan bapa dan ibu si mati masih hidup. Jadi untuk demon-demon ni bolehlah kalau nak wasiat. Kalau tidak sajalah dia tak ada lah, tak dapat apa lah. Kalau dia tu Islam, tak apalah, dia boleh hak pesaka tu ibu bapa ni. Anak mati bolehlah, sebagaimana anak dapat pesaka ayah dia, mak dia kalau mati. Itu biasalah hak tu. Kalau seagama. Tapi kalau berbeza agama tak boleh pesaka. Tak boleh pesaka. Tapi dalam Quran ni tak ada sebut. Dalam hadis lah, la yarithul kafir al-muslim walal muslim al-kafir. Orang kafir tak boleh terima pesaka daripada orang Islam. Orang Islam tak boleh terima pesaka daripada orang kafir. Nabi kata. Oleh kerana kita tidak nak tafsir Quran dengan hadis dengan kata, tak sebutlah tu. Jadi hadis tu menjelaskan. Jadi ibu bapa lagu mana tak boleh pesaka? Kalau tidak Islam. Anak Islam, ayah, mak tidak Islam, lepas tu tak boleh pesaka. Lagu mana nak boleh juga dia. Sebab hubungan silaturahim, kasih sayang ibu bapa tu Tuhan suruh juga dalam Quran. Walaupun tidak seagama, tidak Islam pun Tuhan suruh jaga juga hubungan tu. Jadi lagu mana nak bagi ni? Islam ni ada semua tu, unsur dakwah dia tu. Kalau kita kata tak boleh langsung, tak ada dalam unsur dakwah dia tu. Mesra dia tu, jadi nampak liar, putus hubungan teguh dengan ibu bapa bila masuk Islam. Jadi mungkin itu satu perkara yang meliarkan orang. Jadi berasa asing lah anak ni kalau masuk Islam, habis dah lah, habis, tak ada. Hilang dah daripada kehidupan dia. Dia tidak akan berasa gitulah kalau pakai hak ni. Kalau pakai hak ni. Sebab apa? Sebab walaupun dia tak boleh pesaka, dia boleh wasiat untuk ibu bapa dia tu. Hak pesaka memang tak dapat, tapi wasiat tu pun Tuhan beri juga. Wasiat ni tidak nanti kepada orang Islam, orang kafir pun boleh. Situ wasiat. Di mana wasiat ni kepada ibu bapa tu? Kut mana? Kalau ibu bapa tu kafir, wasiat ni boleh lah. Tapi wasiat tu hukum dianya tak boleh lebih daripada 1/3. Sekat 1/3 je harta tu boleh wasiat. Lebih pada tu tak boleh. Tapi kalau mengikut undang-undang orang buat ni, undang-undang berapa lah, boleh dia nak beri ke siapa-siapa, semua boleh. Wasiat tak sebui ke anak dia sendiri, dia marah ke anak dia. Tak sebui, buat lari pesaka lah kata. Tak buat lari pesaka. Apa ni? Dia nak beri kepada orang lain. Dia nak beri kepada orang lain. Itu satu perkara. Jadi boleh kalau undang-undang lain. Islam boleh juga, tapi tak boleh lebih daripada 1/3. 2/3 lagi itu ke siapa? Kepada dalam Quran sebut sebagai penerima pesaka. Itulah hak boleh. Dan salah satu syarat nak terima pesaka ni iaitu sama-sama Islam. La yarithul kafir al-muslim, orang kafir tak boleh terima pesaka daripada orang Islam. Walal muslim al-kafir, orang Muslim pun tak boleh terima pesaka daripada orang kafir. Hak pertama tu, orang kafir tak boleh terima pesaka daripada orang Islam, tak ada khilaf. Tak ada khilaf, semua ulama terima, tak ada khilaf.
Tapi orang Islam tidak boleh terima pesaka daripada orang kafir, itu ada khilaf. Walaupun ada hadis tu, masih lagi khilaf. Mana orang Islam ada juga ulama di kalangan sahabat sendiri pun yang kata boleh terima pesaka daripada ayah dia. Dia pegang dengan, tak apalah tu pergi jauh pula. Dia pegang dengan hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni lebih daripada orang lain. Orang lain tak boleh lebih daripada dia. Memang tak ada lebih daripada agama Islam. Jadi atas dasar tu. Tetapi ramai juga ulama mengatakan tak boleh. Orang Islam tak boleh terima pesaka juga daripada orang kafir. Yang ni sebab bagi terhalang pesaka ialah perbezaan agama, beza agama. Tapi katakanlah kita ni duduk dalam masyarakat Islam turun-temurun ni tak berapa berasa, tak berapa mikir benda tu. Tapi kalau orang-orang baru masuk Islam, macam mana dia ni ibu bapa dia, kerabat dia, dekat-dekat anak beranak, kira-kira dah dia tidak seagama tak boleh lah. Boleh berdasarkan ayat ni, wasiat lah. Dia boleh wasiat lah, ayah dia nak beri juga ke ayah dia sebanyak sekian-sekian, mak dia misalnya, boleh, walaupun tidak Islam. Baik, anak beranak begitu juga, hak tidak Islam boleh. Ataupun atau datuk dan nenek dalam keadaan bapa dan ibu si mati masih ada, dia panggil mahjub, orang-orang yang terdinding, tidak dapat pesaka dengan sebab ada orang tu. Misalnya tu, kalau ayah tak ada, ayah si mati itu tak ada, bolehlah ketuk. Tapi kalau ayah si mati ada, datuk itu terdinding. Dia panggil dalam istilah ilmu faraid, dia pesaka, dia panggil mahjub, terdinding. Mana terdinding itu tak dapat lah. Jadi orang tak dapat tu datuk tu, padahal datuk tu pera dia yang kecil lagi. Katakanlah kita buat contoh lah, ataupun nenek, ada mak ada lagi, tak boleh lah. Jadi macam mana kita kata sedangkan dia pera kita jak kecil, mak ayah sendiri tu cerak tangga, cara tak tahu ke mana dah. Tapi oleh kerana dia tu ibu bapa, kira-kiranya berdasarkan pesaka tu boleh lah. Walaupun dia tak cara apa. Tapi nenek ataupun datuk yang bercara ni, oleh kerana ada ibu bapa, terhalang dia. Sedangkan si mati ni memang dipelihara oleh dia, apa lagu mana nak buat. Wasiat boleh. Berdasarkan wasiat. Dia tak boleh tu kok pesaka. Wasiat boleh. Kenapa ke tidak? Ni nak ayatnya, kalau kita pakai ayat ni sebagai ayat yang tidak mansuh. Ni ayat apa nama ni 180 ni, 180 ni, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ni setengah-setengah ulama kata ayat ni sudah mansuh. Jadi tak perlu dah wasiat. Sebab apa? Dimansuhkan oleh ayat miras, dipakai ayat pesaka. Mana ayat pesaka tu? Bawah tu kita yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain dan seterusnya. Itu ayat pesaka. Jadi ibu bapa ni kan ada pesaka dia boleh. Jadi tak payah wasiat lah. Tak payah wasiat. Tak wasiat pun boleh. Kata Tuhan beri dah dalam ayat miras tu. Jadi kata mereka ayat ini sudah mansuh. Ni ayat 180. Ni sudah mansuh. Tetapi ramai juga ulama mengatakan tidak mansuh. Saya sendiri mengatakan tidak mansuh ayat. Ayat Quran ni boleh pakai berlaku. Kalau kata mansuh tak boleh pakai langsung. Ada saja. Baca tu boleh pahala, boleh baca dalam sembahyang, boleh. Tapi hukum dia tak berjalan. Mansuh ni dulu kita bincang dah. Apa nama ni? Sinilah masjid ni juga. Pasal nasakh tu, hukum nasakh mansuh. Nasikh kita bincang panjang dah. Jadi ulama ada dua kumpulan, ada yang mengatakan ada hak mansuh, ada yang kata tak ada. Saya lebih setuju hak tak ada. Tak ada mansuh. Semua ayat Quran boleh pakai. Hukum dia sampai bila-bila. Kalau tidak rugi juga kita kata. Dalam ayat Quran, ayat hukum ni sikit sebenarnya ayat hukum. Sikit daripada berapa ribu, berapa ratus ya, sikit.
Jadi hak apa ni 200 lebih lah kita kata. Hak tu pun potong banyak separuh. Jadi tinggal apa? Jadi orang yang kata tak boleh wasiat kepada ibu bapa, sebab apa tak boleh wasiat kepada ibu bapa? Sebab ibu bapa tu ada hak dia. Dah tu habui dalam saka tu. Ni misalnya kita tengok sini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Dan seterusnya. Jadi cuba tengok, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawah fali ummihi thuluth. Ni nak saka dua ibu bapa ni duduk sini. Ayat Quran ni tak ada banyak, saka ni dua tempat lah. Tu. Lepas tu lain-lain tu kalau ada pun jauh-jauh lah isyarat-isyarat gitu. Hak detailnya ni, baik kalau kita tengok sini. Nanti akan baca selepas ni. Mana ni? Dan bagi ibu bapa. Ni. Cuba tengok sini. Ni saya buat gelas sini. Dan bagi ibu bapa, yang ni si mati. Tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Si mati itu anak lah. Dari ibu bapa tu mana anak dah mati. Boleh 1/6. Ni pesaka ni. Ni ayat pesaka ni. Jadi ibu bapa tu ada hak dia. Iaitu 1/6. Jika si mati itu mempunyai anak, kata boleh 1/6 ni untuk tiap-tiap orang, untuk masing-masing ibu dan bapa tu. Jika si mati itu mempunyai anak, si mati itu ada anak, tak kira lah anak apa orang, lelaki puan tak kira lah. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Bahagian ibunya ialah 1/3. Wa waritha fali ummihi thuluth 1/3. Bukan 1/6 lagi. Bukan 1/6 lagi. Ini hukum untuk ibu bapa ni duduk sini. Jadi kata orang yang terima kata mansukh tu lah, dia kata tak boleh nak wasiat. Lepas tu dia tengok hadis pula. La wasiyata liwarithin. Nabi kata la wasiyata liwarithin. Tiada wasiat bagi pewaris. Jadi wasiat ni untuk orang lain, bukan penerima pesaka. Ada pun penerima pesaka hak jelas dalam Quran sebut, misalnya ibu bapa, tak ada wasiat. Tak boleh wasiat untuk mereka. Jadi mereka sudah ada hak dah. Jadi wasiat-wasiat ni untuk orang hak memang tidak berhak menerima pesaka. Bolehlah kita wasiat tu. Ni sini benar. Jadi mereka kata ayat tadi tak ada dah, tak perlu wasiat. Wasiat atau wasiat pun boleh. Dia kalau dalam Quran sebut ni bapa ni dapat sebanyak ni, memang boleh lah. Dia tak wasiat pun. Jadi tidak memberi apa-apa kesan. Jadi hak ni dia kata sebelum tu ayat ni kita baca saat ni kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut tadi tu, sebelum tu ayat ni. Jadi masa-masa tu dia berjalan berdasarkan wasiat untuk ibu bapa gapo. Mereka kata begitu. Tetapi sebenarnya masih boleh dipakai pun, contohnya di sini untuk ibu bapa. Ibu bapa tidak seagama tu tidak ibu bapa kah? Ibu bapa juga. Dia boleh pesaka ke? Pesaka tak masuk sebab dia tidak seagama. Maknanya wasiat. Wasiat. Itu lebih menjaga hak dia. Dia merasa tidak putus hubungan. Tidak kata Islam dia menyebabkan jadi putus hubungan keluarga. Jadi apa ni, tak ada lah kemesraan. Putus terus. Tak ada. Bahkan walaupun dia agama Islam pun, dia masih lagi boleh beri harta. Jadi mesra lah. Ibu bapa tu tidak kata jadi liar, jauh. Begitu juga keadaan tadi, datuk tadi. Kira-kira dah ada ayah, tak boleh lah terima pesaka dia. Sedangkan dalam kenyataan kita tengok berapa ramai datuk hak lebih cara kepada dia tu, si mati tu. Ayah tu tak tahu duduk mana. Pak datuk tak boleh orang satu. Sebab datuk sudah terdinding dengan sebab ayah tu. Tak boleh lah. Jadi cara nak bagi boleh ayah tu terima, datuk tu terima lah ke mana? Wasiat. Selesai selalu masalah. Jadi boleh pakai belakang. Kalau tidak ada sajalah ayat ni. Sebab tu saya lebih kenal
Tak ada bangsa-bangsa. Boleh pakai berlaku ayat Quran. Boleh pakai berlaku. Cuma tengok keadaan hasil tu. Ni hak saya buat ni berdasarkan hak ulama hak kata tidak masuk tu dia pakai lagu mana ayat ni. Lagu ni. Ni hak saya bergelak. Tak apa ni. Tu. Mana nota 282 tu. Nota 282 tu itulah penyelesaiannya. Cara nak guna ayat ni, nak pakai ayat ni. Ketika mana, dalam keadaan lagu mana. Begitu. Lepas tu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa makna cara yang baik itu? Menurut peraturan agama. Semua agama ni Islam kita dengan dia ayat apa-apa bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik tu lagu mana? Dia tunjuk dah, bukan baik tu nak kena kita nak kena fikir cari sendiri dah. Ada dah dia ayat. Misalnya baru ni sembelihan tu dengan cara yang baik, mematikan binatang tu lagu mana? Dengan cara sembelih dia tunjuk dah cara lagu mana. Itulah cara yang baik dia. Lepas tu kalau kita pulas tekak ayat tu mati juga. Tapi itu tidak cara yang baik, bukan cara sunnah Nabi tunjuk kepada kita. Jadi cara yang baik ni dalam wasiat pun dia kena ada cara yang baik juga. Apa makna cara yang baik? Menurut peraturan agama 283, iaitu dengan tidak melebihi 1/3 daripada peninggalan si mati. Itu maksud bil ma'ruf. Dengan cara yang baik menurut peraturan agama tu lagu tu lah. Tak boleh lebih daripada 1/3. Dalam Quran sebut gitu je, bil ma'ruf. Lepas tu bil ma'ruf ni lagu mana? Supaya semaya tu lah. Suruh semaya semua. Lagu mana semaya? Tak sebut detail, dia kena pergi hadis juga, sunnah juga. Jadi hak ni pun gitu juga. Tetapi dia ada isyarat. Ada isyarat. Maknanya kalau lebih daripada 1/3 itu tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf. Hak ma'ruf ni, hak comel ni, molek ni, hak diterima ni, iaitu menurut peraturan agama. Lagu mana? Tak boleh lebih daripada 1/3. Lepas tu kalau kita tengok hadis, jelas lah. Sa'ad bin Abi Waqqas nak mati, harta banyak. Dia tanya Nabi lah, kamu nak mati di Mekah dah. Jadi berasa sedih lah pasal moga hijrah kan. Kalau boleh tak saya mati di Mekah lah, mati di tanah tempat hijrah lah. Tiba-tiba sakit pula. Sedih lah kecek dengan Nabi. Lagu mana? Saya ada harta banyak. Ada seorang yang yatim tu. Lagu mana kalau sahabat-sahabat ni bukan diajar oleh Nabi kan, kuat berinfak, buat kebajikan ni. Mana ada harta tu kan, buat kebajikan semua. Macam-macam lah bentuknya. Jadi dia kata lagu mana kalau saya berwasiat. Cerita wasiat tu. Kalau dalam hadis tu luah pula. Kalau kita pergi dalam fiqh pula, luah lagi, halu-halu lah. Dia asalnya Quran, luah sikit hadis. Kalau luah lagi orang ngati-ngati, orang cabai-cabai kecil-kecil tu fiqh lah. Kalau kita turut belakang tu, jelas benar lah. Dia ada bab wasiat khusus, bab wasiat. Jadi tak boleh. Dia kata lagu mana kalau saya beri wakaf lah, wakaf kebajikan semua sekali hal tak boleh. Tapi kata tak boleh. Lepas tu dia kata kalau 2/3 tak boleh. 2/3 tak boleh. Pas 1/3 1/3 boleh. Itu pun banyak Nabi kata. Itu pun banyak. Lalulah dia kata mu tinggal anakmu dalam keadaan senang, kaya-kaya, itu lebih baik daripada mu tinggal anakmu dalam keadaan kemudiannya duduk tadah tangan kau minta tegak. Jangan lagu tu. Jangan lagu tu. Nak tinggal ni biar anak tu bolehlah nak buat kerja gapo-gapo, nak start kerja gapo-gapo boleh. Ni tak boleh nak buat satu, tak ada modal. Nyaya. Jadi Nabi kata kita, situlah dalilnya. Tak boleh lebih daripada 1/3. Dalam Quran dia sebut min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Jadi pesaka-pesaka ni cuba sini ada. Sini tak ada selepas pada. Ni min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Jadi pesaka-pesaka ni baru bagi setelah diselesaikan. Orang tu kalau dia ada hutang, bayarlah hutang dia dulu, si mati tu. Atau kalau dia ada wasiat apa-apa kau nak suruh bui ke siapa-siapa, bui dulu wasiat. Lepas tu baki lagi tu barulah bagi sebagai pesaka.
Hak ni lah kita duduk guna lah ni. Ni lah adalah Quran je. Hak kita duduk guna-guna kalau kita pergi orang mati berjabat majlis agama ke apa tanya, hak ni dia. Kalau cara Islam kan lagu ni tak ada hak lain dah. Bahkan kalau pakai hak lain, kalau mengikut itu tak sah. Tidak adil. Walaupun kita nampak adil, buat anak lelaki, anak perempuan bersama. Nampak tak adil. Mengikut agama ni kita cara lagu ni. Kalau tak buat lagu ni, dosa. Kalau nak buat sama boleh sebelum mati. Kalau dah mati tak boleh, kena lagu ni. Hukum saka ni jangan. Kalau dah mati lagu ni. Kalau sebelum, bagi lah. Anak tina 4 ekar, anak jantan pun 4 ekar juga, jadi 4 ekar. Boleh lagu tu, tak apa. Jangan bila mati. Ataupun semasa hidup tu sengaja dia tak sebui ke anak ni. Nanti kalau dah mati boleh ke dia? Habis tak boleh. Bui ke orang lain. Tak boleh lagi. Orang panggil awak lari pesaka. Tak boleh lagi. Jadi selepas wasiat, yang dia wasiat ke atas hutang. Tapi wasiat tu 1/3, tak boleh lebih. Kalau lebih tu tidak ma'ruf lah tu. Jadi hak ma'ruf ni setakat 1/3 sahaja. Dalam Quran sebut gitu ya. Kita dah sebut setakat 1/3. Tahu mana 1/3? Hadis. Sebab itu penting. Hadis. Sunnah. Kalau baca Quran gini tak faham. Tak tahu lagu mana. Sebab wasiat tu sebanyak mana? Tak tahu. Sebab suruh sembahyang. Pas sembahyang Isya 4 rakaat tahu mana? Tahu mana? Tak ada dalam Quran. Mu sembahyang lah Isya 4 rakaat. Sembahyang lah Maghrib 3 rakaat. Tak ada. Waktu kita tahu melalui hadis. Orang panggil sunnah. Semua sepakat. Tak ada khilaf dalam dunia ni orang Islam mana-mana. Kalau kata sembahyang Isya 4 rakaat, tak ada khilaf. Mazhab mana? Beza tu sikit-sikit je. Rakaat tu tak ada khilaf. Hak tak ada khilaf tu pun tak ada dalam Quran. Begitu juga masalah pesaka, wasiat ke apa ke sebanyak mana, tak ada. Jadi sebab tu kita tak boleh tinggal hadis. Sebab tu kalau orang mengaji pengajian dia Quran dan sunnah. Dia bukan Quran saja. Quran dan sunnah. Atau kalau sunnah saja pun tak lagi juga. Nak tahu punca asal dia. Ni asal. Wasiat tu boleh. Boleh untuk siapa? Dia bukan untuk orang Islam saja. Orang kafir pun boleh wasiat. Begitulah. Baik. Sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi haqqan 'alal muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang Islam dia kena begitulah. Ini suatu kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kedudukannya wajib. Ataupun setengah-setengah ulama tu dia ni pincah panjang dari segi tafsir. Setengah-setengah ulama tu dia kata hak wajib tu mansuknya. Wajib tu mansuk. Bagi tu nak kata tak ada langsung mansuk tu, tak ada. Bukan gitu. Mana masih boleh bui lagi. Wajib tu saja tidaknya. Tapi setengah kata tak, hanya wajib. Wajib kau nak ke mana? Kau apa ni wasiat tu lah. 284. Maksudnya ialah orang yang telah mengalami gejala-gejala kematian hendaklah berwasiat kepada pewaris-pewarisnya agar membahagi pesaka peninggalannya menurut hukum Allah sesuai dengan hukum pembahagian pesaka yang tersebut di dalam Al-Quran. Ini kena beringatlah. Len ini duduk di negara Islam masih ada pilihan lagi nak buat hak kafir tu. Hak tu tak tahan. Jadi boleh nak bagi cara faraid dia panggil. Cara Islam boleh, cara tidak Islam pun boleh. Pergi mahkamah tu kan dia pergi sama. Dia pergi sama. Tak boleh. Tak boleh. Apa ni menurut hukum Allah, kena ikut hukum Allah. Kalau tidak tengok jadi mana? Dosa. Nak mati dosa lagi. Dosa kecil kah? Dah. Dosa besar. Nak mati dah ni. Buat dosa besar lagi. Tak boleh. Ya kena. Kalau tak payah pun tahu dah dia kena ikut hukum saka cara Islam. Mengikut Al-Quran. Tak boleh. Tak ada dah lain. Tak boleh.
Serupa juga bukan hukum pusaka saja, hukum-hukum lain pun lagu tu juga. Hukum-hukum lain pun kalau tidak laksana ke Islam tu, buat hak lain, buat juga, ada juga hukum. Ada lepas, tak lepas, tetap bersalah juga. Akan ditanya, apa tak pakai hak Islam aja dulu? Padahal hukum tu ada juga, pakai juga. Apa-apa tidak pakai, situ susah lah bila bagi soal jawab tu. Sebab itu tak boleh, dia kena menuju ke arah tu, pergi ke situ. Kalau tak ada niat, tak ada fikir ke arah tu, beratlah. Kalau kita ada fikir, ada niat, ada nok tu, cuma kita kata mungkin tidak berapa sesuai lagi, banyak perkara lagi, sebagai persediaan, kita kata begitu boleh kira. Sebab kita kata wajib lah buat haji, rukun Islam kan. Tapi apa yang kita tak begini, kita tak apa cukup lagi piti, syarat tak cukup lagi. Itu sebab tak begininya, tak rapi waktu untuk rukun Islam. Bagus tak apa, tidak mesti pergi kalau tak cukup syarat. Begitu juga hukum hudud, hukum qisas. Kalau kita berasa, pemerintah tu berasa tak berapa cukup syarat, kalau buat pun jadi tak boleh, kesan dia. Akan sebab kalau tak cukup syarat dia kadang-kadang jadi begitu. Boleh buat tapi jadi kesan dia tu kesan buruk, tak kena cara, tak cukup syarat. Misalnya kalau curi, cukup syarat, tidak pada masa kebuduran, pada masa kelaparan. Kalau ketika orang susah, tak ada kerja, tak ada apa, tak boleh. Tu kita tak pakai tu, mana curi tak kira kat tangan, tak boleh. Dia kena cukup syarat. Jadi kalau kita kata sebab cukup dah sabar, tu saya terima, tak apa, lepaslah kita insya-Allah. Tapi hak lain tu kalau kita buat tu pun tak ada yakin setara mana juga. Tapi waktu buat lebih yakin tu daripada hak agama ni, hak Allah ni. Tak boleh kalau lagu tu. Jadi pemerintah, pemimpin dia lebih tahu. Ni tanggungjawab dia ni. Buat benda-benda gini. Jadi antaranya ialah pada firman Allah berikut, inilah hukum sakanya. Jadi gejala-gejala kematian ni hendaklah berwasiat kepada pewaris ni. Jadi tidak semesti mati lepas pada tu. Sebab tak kata kita sanilah Sa'ad bin Abi Waqqas tu wasiat, nak wasiat. Lepas tu kecek dengan Nabi gitulah, tiba-tiba tak mati. Pada masa tu anak seorang baru, lepas pada tu anak belah-belah pula. Yang menikah segar pula lepas pada tu. Tapi ketika berasa macam nak mati tu, boleh dah wasiat. Jadi hak ni antaranya hukum saka ni. Baca situ tengok. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yakni adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6.
Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepadamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebabnya dia perlu berwasiat begitu kerana Allah telah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itu jelas dah situ. Kalau kita tengok ayat Quran ni kan, itulah keistimewaan dia. Mereka tapi jelas satu ilmu, kita tebal-tebal pula jadinya. Duduk bincang ni, duduk peralu ni, detail ni. Kemudian sesiapa yang mengubah, faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya. Jadi orang yang berwasiat tu nak matilah. Orang hak terima wasiat, hak dengar wasiat, katakanlah dia ubah, orang tu suruh bagi 20,000, dia royak suruh bagi 10,000. Ubah lah. Ikut dalam ke mana ubah tu. Sesudah ia mendengarnya, dia dengar molek dah orang pesan ke dia tu, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Tuan asal hati itu tak ada. Lepas dia rayak 20,000 suruh bui. Jadi niat dia 20,000 tu hari kau 20,000 dah pahala. Walaupun orang ubah, orang bagi 10,000 je. Tapi dia hak salahnya, hak dosa. Dosanya orang dia terima wasiat tu lah. Sebab apa dia tidak rayak moleknya? Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 285. Dengan menyalahi hukum pusaka yang telah ditetapkan oleh Allah. Mengubah tu lagu tu lah. Ataupun hak wasiat tadi, lebih sesuainya wasiat tu. Sebab ayat sebelum pada tulis kita tentang wasiat. Sebab tu kita kata jangan dikata waktu mansuh. Kalau kata waktu mansuh, jauh pula lah nak kaitkan dengan pusaka tu. Ubah tu ubah pusaka pula. Sedangkan saat ni tidak ada cerita pasal pusaka, cerita pasal wasiat. Ubah wasiat tu lah. Dia berwasiat suruh bui ke rumah anak yatim misalnya, ke sekolah, ke apa lah kita, 20,000. Jadi anak tu tidak dengar belaka, ada lah orang dengar tu. Dia rayak 10,000 je, ayah dia suruh, pada ayah dia suruh 20,000. Jadi ayah dia boleh pahala kat mana? Kat 20,000 dia suruh. Lepas tu berdosa, hak ubah tu lah. Hak ubah tu, hak tu hak berdosa, dia menanggung lah. Jadi sebab apa wasiat-wasiat ni harapan orang hak nak mati. Waktu tu kira-kiranya habis-habis dia lah. Betul tu, ikhlas hak nak mati. Hak tu lah hak dia nak. Kalau selama ni sepanjang hidup dia duduk cari harta, puluh belah orang kata, sakit ke diri, nak cari harta. Tiba-tiba dah ada harta tu, nak lah buat hak sendiri nak buat kebajikan ni. Tiba-tiba tak boleh, tu jadi kesian lah. Kalau ketika lain boleh lagi, itu ni tak ada dalam dia. Sebab tu jadi berdosa. Si mati yang telah berwasiat supaya membahagikan pusaka peninggalannya menurut hukum Allah itu langsung tidak berdosa. Ini kalau kita kata berkait dengan pusaka. Berkait dengan pusaka. Kalau dia tidak wasiat pun pusaka dia jadi dah. Pusaka dia pun kata tadi lah. Sebab tu ini bagi saya lebih berkait dengan wasiat. Berkait dengan wasiat. Sebab duduk cerita tentang wasiat. Tapi kalau kita katalah dia wasiat, suruh ikut cara Islam, yang anak ni yang ikut bagi cara orang lain. Itu salah dia, tidak salah ayah.
Tidak salah mak mati itulah. Tetapi sesiapa yang bimbang terhadap orang yang berwasiat itu, ini masih 180, 181, 182 dia masih berkenaan dengan wasiat. Sebab tu kita kata ni lebih kait dengan wasiat. Sebab pesaka tu tak payah sebut dah, tak payah wasiat pun. Memang kena panggil lagu tu lah. Cumanya kalau kita nak kaitkan dengan pesaka, mana lebih kuat lagi lah ayah tu pesan pula dah. Suruh bagi cara agama lah, cara Quran, cara kitab. Tiba-tiba ada dia tukar pun lain. Tu dosa. Siapa dia berdosa? Ayah tak berdosa, mak tak berdosa, anak tak berdosa. Jangan ubah tu. Itu dia. Kalau kita nak kaitkan dengan pesaka lah, begitulah. Tetapi supaya saya sebut tadilah, pesaka ni sebenarnya tak payah wasiat. Tak wasiat pun jadi. Sebagaimana Tuhan sebut dah, begitulah. Tak boleh nak ubah lain dah, tak boleh nak tukar dengan lain dah. Wasiat ke tidak wasiat pun, maka tidaklah ia berdosa. Misalnya wasiat saat ni, dia wasiat builah ke ayah tu, ayah tidak Islam, tak ada masuk Islam. Jadi anak ni tak bui, tak melaksanakan wasiat tu, berdosa anak. Pasal apa dia kata muka kafir bui awak ke dia? Tak boleh lagu tu. Sebab awak nak mati saat ni, awak mati saat ni, dia pesan gitu kan, dia wasiat gitu. Jadi ayah tidak Islam pun kena bui kan. Cuma sebab kata tadi lah, jangan lebih daripada 1/3. Begitu. Kalau lebih daripada 1/3 sehingga orang lain, hak orang lain jadi kurang, tak boleh lah. Nak sekat 1/3 saja, itu boleh. Jadi tak bui kepada orang yang berhak, walaupun dia hak tidak Islam, dosa juga kita tak bui. Sebab hukum wasiat ni tidak khusus dengan orang Islam. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Cumanya ni ada semua di hujung ni. Sebab mungkin orang ni, kita ni ada salah. Tahu dah lagu tu hukum tak buat. Lepas tu dosa lah. Apa dosa? Jangan putus asa. Semula-semula kalau insaf semula, khabar ke diri semula, mana orang ada hak lepas dah. Hak lepas dah. Minta ampun dengan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia tahu kita ni lemah, kurang banyak. Jadi dalam gitu tu, itulah. Begitu juga tadi terima wasiat, apa yang tak sah wasiat. Ada kepentingan dia. Kalau sebut wasiat tu jadi kurang pula pesaka dia. Ayah pesan ke dia, suruh bui orang tu, orang ni anak-anak lah, tak boleh pesaka. Dia tak ayah. Lepas tu dosa lah dia. Lepas tu dia tahu dosa tu. Masa muda-muda apa ni, lah, agama tu tahu kita kata. Dah tua mari ingat tu ya. Ni sah. Aku dosa ni. Apa nak? Minta ampun dengan Tuhan. Lepas tu kalau kita ada harta, Tuhan apa dia ayah kita suruh pergi sebanyak mana dulu. Habis dah makan kita tak tahu pergi mana. Tak apalah kalau kita ada harta. Builah ayah kita. Tu cara Allah SWT nak Maha Pengampun, terima taubat pun kait dengan hak orang tu orang panggil. Hak orang tu kita kena bayar, kena bui ke dia. Kalau kita minta apa angkat tangan saja minta ampun, tak bui ke orang tu tak jadi. Kita ada hutang dengan orang, minta ampun lah tu, minta ampun dah. Tak boleh, dia kena bayar hutang. Tu baru taubat. Tetapi sesiapa yang bimbang, sesiapa ni maksud siapa? Sesiapa yang bimbang, sesiapa yang bimbang dari kalangan pihak berkuasa atau orang yang berpengaruh dalam sebuah masyarakat. Faman khafa min musin janafan. Musin itu orangnya berwasiat, orang nak mati saja lah. Jadi dia berasa hak ni yang berwasiat ni tidak berlaku adil, berat sebelah ni cara wasiat ni, atau berbuat dosa dalam wasiat. Sama ada pihak pemerintah ke, melalui surat lawyer tu kita kata, ataupun tidak, mana kita ni dalam termasuk dalam anak tu lah, anak tu. Jadi berat sebelah dalam wasiat. Berat sebelah lagu mana? Seperti ia berwasiat untuk seseorang melebihi 1/3.
daripada harta yang akan ditinggalkannya. Tujuannya ialah untuk mengurangkan hak pewaris. Itu janafan itu. Itu dia buat salah lah tu. Kalau ada buat lagi, jangan diturut tu. Jangan diturut tu. Sebab apa? Hak dia suruh tu pun dah salah. Benda hak salah. Orang tak buat gitu. Apa kata dia? Begini lah. Kita kata ayah dia nak mati. Dia kata kalau mati 9 lembu je lah. Jamu jamu buat kenduri orang mati 9 lembu. Dia wasiat. Lepas tu anak nak buat kau mengaji. Tak boleh. Tak boleh 9. Sebab orang tak buat benda lagu tu. Benda salah. Kenduri orang mati ni salah. Orang tak buat. Sepatutnya orang lain semua sakat tu pakat bui makanan, bui pitih kepada keluarga si mati. Bukan keluarga dia si mati ni pula sibuknya pergi beli lembu 2 ekor sembelih. Nak jamu orang hak mari. Itu tak benar. Jadi kalau ayah tu wasiat gitu, kita tak pakai wasiat. Tak apa. Sebab dia wasiat dia tu salah. Salah. Sebab kata tadi wasiat suruh bui lebih daripada 1/3. Salah. Tak benar. Jadi tak boleh tunggu lah. Di sini. Tidak nak kata wasiat dia ikut dia wasiat. Kita buat berlaku. Tak boleh lah. Wasiat kalau mati cerah bini. Apa? Tak tahu. Tak boleh lah tu. Tak boleh. Tak boleh pakai wasiat lagi. Kecuali ada sebab yang berdasar. Sebab ayah kita tu setara mana? Setara Nabi Ibrahim kau. Kalau setara Nabi Ibrahim tu anak dia cerai, bini tak apa. Ni ayah pun lebih kurang juga. Jadi tak perlu pakai lah lagu tu. Tidak kata semua wasiat dia nak pakai dah. Tengok dulu. Lalu ia mendamaikan antara mereka. Dia tulis royak lah tak? Jangan lagu ni. Jadi kena royak lah. Inilah pihak berkuasa agama lah kita kata. Ataupun orang-orang yang tahu, yang berilmu. Bila dia tahu nak buat lagu tu, dia kena royak. Tak boleh lagu tu. Tak satu wasiat lah, sia-sia. Ataupun salah. Wasiat tu, kalau ada nak lari saka. Biar hak tu boleh sikit. Kalau biar hak tu tak boleh langsung kau, tak boleh lagu tu. Itu berdosa. Maka tidaklah ia berdosa. Jadi kita campur tangan hak orang lain, tolong royak ke dia, tidak berdosa. Kita menyelamatkan dia daripada dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Begitulah. Kemudian habis cerita wasiat tadi tu habis selesai. Jadi semua ni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, tak situ. Qisas tu diwajibkan ke atas kamu. Kamu kena melaksanakan hukum qisas. Lepas tu pergi kepada wasiat tu. Tadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Tu kena wasiat. Ni pula ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ni hak diwajibkan ke atas kita juga. Letak sekali, duduk sekali tu. Pada supaya wajib. Hukum jenayah kena laksanakan mengikut cara agama. Sekali letak. Sama-sama kuat ni. Dengan kutiba alaikumus shiyam. Hak puasa ni puasa siapa? Hak qisas tu, hak hukum hudud tu berat. Berat tu tanda kelemahan iman kita lah. Tu hasil muda kita wahai orang beriman nak tengok. Orang beriman lagu mana? Dia suruh masuk Islam ni udkhulu fis silmi kafah. Masuk semua sekali. Semua ambil berlaku. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Kalau kita kata tak cukup syarat lagi, biar betul-betul, biar ikhlas. Jangan main-main dengan Tuhan. Setara hak rukun tu, haji tu, kalau tak cukup syarat, tak dosa kita kalau kita tak pergi. Itu setara hak rukun. Faham ni hukum bunuh, hukum gapo ni, hukum qisas ni, Nabi royak ada. Kalau ada syubhat sikit je, elakkan, jangan laksanakan. Idra'ul hudud bisyubhat. Elakkan hukuman hudud dengan ada syubhat sikit je, syubhat ada sikit. Janganlah. Aku tersalah dalam memaafkan, Nabi kata lebih baik lagi daripada aku tersalah dalam menghukum.
Ni sebab tu dia kena ikut panduan molek. Kalau ikut panduan molek, orang tak ada apa. Royak kita curi tu pasal kita tak ada piti kelapa saja. Curi tu nak beli ubat, mak sakit rumah, nak mati, tak ada piti. Syubhat nak kat tangan kalau tu. Hakim atau boleh. Ada syubhat tu. Tengok sungguh ke? Cek tengok. Tu ke mak dia sakit. Dia kata mak dia sakit tu. Berat tu. Tak ada piti. Nak kena buat pembedahan, kena bayar banyak gini-gini. Sebab tu ya apa ni banyak tu ambil piti orang. Tak kira lah ambil piti siapa-siapa pun kira curi lah. Jadi ada syubhat. Bila ada syubhat tak boleh. Itu caranya, bukan kata kerak tangan selalu ada. Dia adalah hak ni gini, hak ni gini. Hak Tuhan suruh tu ada, semua boleh buat. Semua boleh buat. Sembahyang tak payah pitih waktu tu. Sembahyang rukuk Islam. Waktu tu boleh buat belakang, kaya ke miskin ke, tua ke muda ke, lelaki ke perempuan boleh buat belakang. Tapi qisas tu bukan semua orang boleh buat. Tapi wahai orang-orang yang beriman juga, hak tu kena pemerintah. Kalau tidak pemerintah tak boleh. Lepas tu sebelum pada ni dekat nak mati tu wasiat tu, hak tu ada apa? In taraka khairan. Kalau ada tinggal harta, kalau tak ada tinggal harta, tak payah wasiat. Tak ada wajib apa, tak ada dosa apa, tak ada. Tak ada harta. Kalau ada harta, gini. Wahai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ni boleh jadi ada harta macam-macam. Ni puasa pula. Sekarang ni kita mari jumpa puasa pula. Ni pun kutiba alaikum juga. Ya ayyuhalladzina amanu juga. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kita dapat tahu daripada ayat ni, orang dulu pun puasa dah juga. Bukan puasa ni baru start umat Muhammad ni saja dah. Sebelum ni ada dah. Cuma hak detail dia tu mungkinlah ada beza lah. Ada beza lah. Kalau hak dulu puasa jenera masa buka puasa. Jenera masa buka puasa. Sedar-sedar buka puasa dah, kita tak buka puasa masa buka tadi. Tak boleh. Kena sambung puasa sampai esok. Kita esok baru boleh buka puasa. Jadi jangan duk ngatuk lah. Kat nak buka puasa dulu, cerita dulu. Cerita dulu. Tapi hak tu kemudian tak ada. Itu dimansuhkan. Jenera pun tak apa. Bangun tegak tengah malam lepas isyak pun boleh buka puasa. Kena buka puasa. Bahkan Nabi larang sambung puasa. Nabi larang. Tu panjang pula lah cerita puasa tu. Sambung puasa sepanjang tahun. Molek ke tidak molek, itu dalam hadis lah pula. Detail-detail tu. Jadi di sini sekarang puasa. Jadi kalau kata puasa ni macam-macam pula istilah puasa ni. Ada juga orang puasa untuk kesihatan, untuk perubatan. Minum boleh dah. Itu tidak puasa cara agama tu. Puasa cara agama tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh, tak boleh buat sesuatu yang membatalkan. Adalah waktu tu kena belajar tahulah. Begitu. Itu maksud puasa. Lepas tu puasa pula kena bulan tu. Kalau bulan lain tak boleh. 30 hari juga pun tak boleh nak ganti bulan lain, tak boleh. Kecuali kalau dia terlepas bulan tu lain lah. Waktu ada hukum dalam Quran pun ada sebut tu. Baik. Iaitu berpuasa pada sebilangan hari yang tertentu. 290. Puasa apakah yang diwajibkan orang-orang yang beriman melaksanakannya pada sebilangan hari yang tertentu itu? Ayat 185 selepas ini menjelaskannya. Menjelaskan ia adalah puasa di bulan Ramadan. Ini puasa ni kait dengan bulan Ramadan. Jadi ayyam ma'dudat, beberapa hari yang tertentu tu bulan puasa. Bulan lain tak boleh. Hak bersama-sama ramai-ramai gitu, serupa. Tu bulan puasa. Kecuali kalau dia uzur tu, dia qada bulan lain tu lain cerita. Hak tepat sebenarnya, masa sebenarnya
iaitu di bulan, maka sesiapa di antara kamu yang sakit, ini bukan semua mampu juga ni. Kalau tak mampu, tak apa lah. Atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Tak apa kan nak buka. Tak boleh nak terus sampai ke akhir. Start dah puasa je, tak boleh pergi. Buka lah. Dalam perjalanan, perjalanan letih, tak boleh. Dia buka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak itu. Jadi sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Itulah yang kita qada tu. Qada pada hari yang lain tu boleh lagi. Tapi adakah orang dalam musafir ni syarat dia kena letih tak check up baru boleh buka puasa? Tak. Itu panjang pula perbahasan pula, perbincangan di kalangan ulama. Manakala dia musafir, dia tak ada penat kapal naik kapal terbang ke apa. Boleh. Nak buka puasa. Tak ada sakit kepala, tak ada apa. Sebab dia musafir. Dia tidak layak. Sakit tu suku. Musafir. Bila musafir ni, tak kira ada musafir relax lagu mana apa. Dia nak ni kita naik kapal terbang kadang-kadang tak ada bulan puasa. Terlajak Islam. Bulan puasa tu tak ada dah hidangan langsung sejak. Kalau ada hidangan lalu ni tak ada hidangan belakang. Dah tak kapal terbang dah. Dulu. Jadi sepatutnya adalah, tanyalah mana nak. Tetapi di airport kapal tu ada tempat makan. Itu tempat makan tu boleh makan. Tapi kena qada di bulan yang lain. Jadi begitulah. Dan wajib di atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa. Contohnya kerana tua dan sebagainya. Tidak terdaya. Membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang miskin. 291. Bahagian yang bergaris di bawahnya ini boleh juga diterjemahkan seperti berikut. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Dia boleh puasa, tapi beratlah, jadi letih. Jadi orang kata kena berjelau lah. Jadi kemudian memberi makan seorang miskin itu fidyah. Itu namanya fidyah tu kemudian memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari dia tidak puasa. Terjemahan ini malah lebih bersesuaian dengan penghujung ayat, iaitu wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun demikian berpuasa itu lebih baik bagimu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui. Jadi puasa itu lebih istimewa lah daripada kita bagi fidyah. Walaupun kita boleh dah, harus dah kita nak bagi fidyah pun, tapi kalau kita terus puasa itu lebih baik. Kecuali lah kalau memudaratkan, itu lain lah. Ada pilihan, boleh bagi fidyah. Jadi fidyah tu tak ada berat mana. Beri makan kepada seorang miskin, cukup sehari dia makan orang miskin. Jadi sini nampak Islam ni ambil berat benar pasal orang miskin ni. Hak kait dengan agama, nak melepaskan tuntutan agama tu kena ingat orang miskin. Di sini Allah menerangkan tentang orang-orang yang terkeluar daripada perintah umum wajib berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Mereka ialah orang-orang yang boleh juga berpuasa, tetapi dengan agak berat dan menyusahkan, seperti orang-orang yang sudah sangat tua. Sesetengah perempuan mengandung yang perlu menjaga masa pemakanannya, pesakit-pesakit kronik yang tidak diharap akan sembuh lagi penyakitnya, atau orang-orang yang struktur tubuhnya tidak normal, dan lain-lain lagi. Itu boleh. Boleh. Kalau dia puasa jadi berat, letih, boleh jadi paisan. Boleh jadi paisan, jelur, jadi kebuluran. Sebab dia kemudian kata gastrik dan sebagainya. Itu lain. Boleh. Jadi untuk orang-orang lagu ni tak payah qada dah, bayar fidyah. Hari ni kita tak puasa, beri sedekah kepada orang miskin. Selesailah kita hari itu. Ini berkenaan dengan puasa. Berkenaan dengan fidyah semaya tak ada dalam Quran. Fidyah puasa ada. Ini fidyah puasa. Jadi fidyah tu
Banyak mana sebanyak tu? Tak ada sebanyak mana. Jadi orang kata fidyah semaya tu dia main kias. Sedangkan hak ni hukum ni tidak sama. Tak usahlah hak molek je, tak usah. Orang-orang yang boleh juga berpuasa tetapi dengan berat dan terpaksa mengalami kesukaran dibenarkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan mereka tidak perlu mengqadanya, tak perlu qada. Mereka bagaimanapun perlu membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya. Jadi orang biasa lah, sehari ni makan cukup sehari. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, malam, kita kata cukup untuk sehari dia makan. Kalau dua hari, dua kali, gitulah. Orang sama kau, orang miskin yang sama kau, orang miskin lain kau, boleh berlaku. Boleh berlaku. Yang pentingnya orang miskin. Sesiapa yang dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan itu, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi kalau beri untuk seorang sekali sehari makan, maka kalau kita beri lebih sehingga dia boleh dimakan untuk 2 hari, itu kau comel. Tapi mestinya sebanyak tu lah, mesti. Tak boleh beri kurang daripada tu. Kalau nak beri lebih, tak apa, alah kemoleh ni, tak apa lagu tu. Namun demikian berpuasa itu lebih baik bagimu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui. Jadi pahala puasa tu, kelebihan puasa tu besar. Kalau kita boleh qada pada bulan lain, tidak sama. Tidak sama. Sekadar lepas lah, gitulah. Tuhan terima lah, tak apalah. Tapi nak kata sama tak. Supaya juga kita semayang dalam waktu dengan luar waktu, sama je. Tak sama. Cuma boleh, boleh Tuhan terima juga. Sebab kita terlepas waktu tu kita qada. Tapi semayang dalam waktu, kelebihan dia tidak sama dengan semayang di luar waktu. Puasa di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa di luar. Walaupun kita qada Ramadan, walaupun kita qada Ramadan, cuma Tuhan terimalah atas dasar ni kesiabelah Tuhan. Lebih baik bagi kamu daripada fidyah jika kamu mengetahui, kalau kamu tahu. Itulah yang lebih baik. Potongan ayat ini bersesuai dengan kaedah dan prinsip umum yang ditetapkan Allah di dalam 2 surah Al-Quran. Satunya di dalam surah Fussilat. Baca. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Bermaksud, sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Oh, ada atas tu tak ada baca tadi ya. Ni. Jadi ini kaedah. Sebabnya ialah, kita tak baca tadi. Sebabnya ialah tidak menyusahkan adalah salah satu prinsip agama Islam. Islam ni tidak ajar ibadat dia kena buat siapa perasan pun tak kira, kena buat semata. Tidaklah siapa gitu. Siapa gelepak kena usung buat pergi hospital, tidak siapa gitu. Mana-mana hukum agama, ya kalau siapa gitu jadi lagu lain. Begitu juga fidyah tadi. Sebab apa ada hukum fidyah tu sebagai keringanan lah. Bila ada susah, dia akan jadi luah. Dia akan jadi luah. Asas antara asas bagi prinsip ini ialah 2 firman Allah berikut. Jadi asas bagi sesuatu hukum itu ditukar dengan hal lebih ringan dalam keadaan ada kesukaran. Dia ada juga asasnya dalam Quran. Jadi dalam Quran ni diberi asas-asas lah. Ni kira prinsip agama Islam. Baca hari dulu. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Bermaksud, dan dia Allah tidak menjadikan kamu menanggung sebarang keberatan dan kesukaran dalam perkara agama. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Bermaksud, Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Jadi setakat mana dia tak terdaya, tak apalah, ada pilihan lain bagi fidyah gitu. Tidak kata tak boleh ke mana-mana pun dah puasa juga.
Biarlah lagu mana. Mati dalam keadaan kita lebih baik. Tak ada, Islam tak ajar lagu tu. Agama lain ataupun hamil lain mungkin ada lah lagu tu, tapi Islam tak ajar lagu tu. Di sini sejuk. Jadi orang sembahyang serupa juga. Tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, sambil baring. Kan ada kata. Dia ada beza tu. Ada keringanan. Sebab apa? Inilah asasnya. Dan dalam praktiknya bila kita berpuasa tidak mampu nak puasa tu, ada pilihan lain, iaitu bagi fidyah. Itu semua ni berdasarkan panduan ni. Inilah prinsipnya. Al-Fatihah tadi. Dan satu lagi di dalam surah Al-Jathiyah. Ni baca. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Bermaksud sesiapa yang mengerjakan amal saleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu jua kamu dikembalikan. Maknanya tadi tu kita beri fidyah untuk satu hari, makan orang miskin. Kalau kita beri untuk 2 hari lebih, itu kalau kita buat amal soleh, boleh kita lebih tu boleh kita, tak ada rugi. Tidak kata Tuhan sia-sia kata. Kita buat benda amal soleh ni ada lebih, waktu lebih boleh. Contohnya hak mana boleh lah, bukan semua perkara boleh. Bukan semua perkara boleh. Ada hak mana boleh, macam ni ni memang boleh. Kita beri zakat macam mana kita kata berapa kilo beras ataupun harga tu kita berapa 4 riyal kalau kita kata. Wah, kita nak beri 5 riyal, kita nak beri 8 riyal, boleh saja kau. Kita tahu dah wajib atas kita 4 riyal je, kita nak beri 8 riyal, boleh. Ni man amila salihan falinafsi. Dia gigot tu. Wa man faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa dia buat kebajikan hak lebih, itu lebih baik bagi dia. Hak mana boleh, tak boleh mana-mana pula nak semaya, rekod semaya pula tak boleh. Rekod semaya pula, ada semaya ni boleh, jadi kita tambah lagi semaya. Tak boleh. Hak mana sudah tentu, tak gitulah. Hak mana terbuka boleh, macam di sini terbuka boleh. Fidyah ni wajib atas kita sekata ya. Bagi makan kepada satu orang miskin satu hari. Itu. Kalau kita bayar hak tu pun pada kita, tak apa dah. Tapi kalau kita beri lebih, boleh pada kita tidak kata saja beri lebih tu. Membayar fidyah kepada seorang miskin dengan memberi makan kepadanya untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya itu bukanlah suatu ketetapan dengan arti tidak boleh diberikan lebih dari itu. Bukan gitu. Allah hanya menyebutkan kadar yang paling kurang perlu diberikan sebagai keringanan kepada orang-orang yang susah dan miskin. Kepada orang yang mampu memberi lebih dari itu, boleh saja ia memberi, dan itu dikira sebagai sumbangan sukarelanya. Tatawwu', orang panggil. Faman tatawwa'a khairan. Tatawwu', sukarela. Tentu sekali Allah tidak mensia-siakan amal soleh seperti itu. Tapi hak boleh-boleh lagu ni lah. Hak tak boleh, tak boleh. Hak boleh lagu ni, tak apa. Dah kita kata dah Tuhan suka puasa ni, kita pun puasa lah. Puasa. Puasa tak kena gaya, tak boleh. Dengan percaya hari ni puasa ni ada kelebihan dia. Kelebihan khusus hari ni. Misalnya hari apa dia? Hari 15 Syaban. 15 Syaban tu ada kelebihan dia lebih. Kita duduk percaya dah, kita tak boleh. Dengan kepercayaan lagu. Tapi kalau kita tidak ada kepercayaan lagu tu, kita sekadar duduk puasa sama 13, 14, 15 tu, tak jadi masalah tu. Lah. Tapi kalau dengan faham hak ni ada kelebihan ni, hak ni pahala dia boleh banyak ni, sekala kita tak buat, hak ni nak buat ni. Bukan ayyamul bid beberapa hari, 3 hari tu dah, hari tu saja, hari ke-15 tu. Itu tak boleh. Lagu tu mana-mana tak boleh. Namun berpuasa itu lebih baik bagimu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui
Keterangan Allah sebagai penutup ayat ini menyatakan rahsia pahala dan kebaikan yang tersimpan di sebalik puasa. Puasa dan berpuasa itu tetap lebih baik untuk manusia di sisi Allah, walaupun dia bagi kelonggaran tadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jalan fidyah, yakni membayar fidyah yang tersebut sebelum itu tetap tidak dapat menyamai puasa. Ia hanya sekadar kebenaran dan kemudahan, rukhsah orang panggil. Rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak berdaya, tidak terdaya berpuasa atau berat dan sukar melaksanakannya. Oleh sebab itu tidaklah wajar seseorang bermudah-mudah meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan alasan ada keuzuran yang tidak munasabah. Itu janganlah buat lagu tu rugi diri sendiri ya. Tak kena raya dikira salah pula kita. Jadi kalau selagi boleh buatlah. Cuma apa ni dalam hadis ada sebut Allah SWT suka hamba dia ni apa dipakai hak rukhsah. Sebagaimana dia suka hamba dia ni buat hak azimat. Dua bukan. Rukhsah ni kelonggaran. Pada kita musafir boleh sembahyang jamak qasar. Itu orang panggil rukhsah, ada kemudahan, kebenaran. Kalau kita nak sembahyang tamam orang panggil, sembahyang dengan penuh pun boleh juga. Tapi hak mana boleh? Dalam keadaan kita musafir begitu. Kalau mengikut mazhab, ni kita pergi kepada mazhab ni sebenarnya Quran saja dah, tapi lebih menarik kalau jangan-jangan sebut gitu kan. Kalau mazhab Hanafi kata wajib lah. Qasar tu wajib. Kalau semuanya tamam dosa. Tu makna wajib tu. Wajib. Pasal apa? Dah Tuhan beri kemudahan apa? Kita nak mana-mana nak nunjuk nilai kita nah. Kita boleh puasa penuh, kita boleh sembahyang penuh. Dah. Tuhan lagu tu. Apa ni? Sebab dalam Quran pun ada sebut kan? Ada sebut qasar sembahyang tu. Tapi orang-orang lain kata boleh juga, sah juga kalau buat sembahyang hak penuh tu. Cuma mana lebih? Ada yang kata lebih qasar lagi daripada hak penuh. Ada yang kata lebih kurang, sama. Ikutlah pilihan, ada pilihan. Jadi ada macam-macam pendapat. Ada macam-macam pendapat. Begitu juga dengan puasa ni. Dah tidak benar, kita musafir pun tidak benar. Jadi kita tak payah buka lah. Kan ada rukhsah di sini. Rukhsah ni. Tu tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Tapi Tuhan raya dah. Puasa tu lebih baik kalau kamu tahu. Maknanya kita tak tahu. Kalau kita tahu dengan sebab setara tu kita suruh baik puasa lagi. Nak puasa lagi lah kalau kita tahu. Tapi Tuhan susuk tu. Dia tidak raya. Cuma bagi kemudahan. Nak buka pun boleh. Lepas tu qada hari lain. Qada hari lain. Kalau sakit pun lagu tu juga. Sakit yang boleh sembuh lah. Boleh sembuh. Cuma hari tu sakit. Boleh lah kita buka puasa. Tak puasa. Tapi kena qada lah hari lain. Kalau kata fidyah ni kalau sakit tak ada harapan dah nak sembuh. Tak ada harapan dah nak sembuh. Tu baru fidyah. Dan tak payah qada. Kalau hak ni apa ni? Hak sakit biasa ni sementara lah kita kata. Dah masuk hospital. Ada sakit kena lah apa-apa lah kita kata. Tak puasa. Tidak kena bayar fidyah, qada lah hari lain. Hak bayar fidyah ni hak tadi tu, hak sebut tadi. Orang-orang yang berat kalau puasa tu jadi berat. Susah. Ataupun memang tak boleh puasa, memang tak boleh puasa. Bukan memang tak boleh. Lepas tu masa puasa itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Masa puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Turunkan permulaan kalau ke bumi ni. Jadi ulama-ulama bahas pula turun Quran, turun semua sekali ke? Kita tahunya dah pada Nabi itu turun sikit-sikit.
Jadi maknanya turun sini permulaan kalau di bumi ni. Kalau turun tu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Setengah-setengah ulama kata lagu tu. Hak tu turun sekaligus. Tu sekaligus semua sekali tu. Turun tu bila? Bulan Ramadan juga tu. Itu nak ayat kelebihan bulan Ramadan. Apa? Dia satu mukjizat yang paling besar lah kepada Nabi SAW, Quran itu turun di bulan Ramadan. Itu kelebihannya. Dan Allah SWT nak bagi nampak kelebihan bulan Ramadan itu, dia royak lah. Antaranya puasa, kena berpuasa siangnya, malamnya itu beribadat. Hak tak ada di bulan lain. Itulah benar. Sebab apa? Sebab bulan itu bulan yang diberkati. Sebagai hidayat kepada manusia dan sebagai keterangan-keterangan Quran itu yang menjelaskan hidayat dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Yang benar dan yang salah, itu Al-Qurannya, kandungan Al-Quran itu. Jadi Quran itu turun bila? Turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pula masa mana? Tengah hari ke mana? Kena tengok ayat lain pula. Kita tengok. 294. Ayat ini tidak menjelaskan bahawa Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi tidak disebutkan di sini waktunya. Waktu turun tu. Hak mula-mula tu. Turun kepada Nabi dalam dunia ni. Adakah pada waktu malam atau siang? Semua sekali Al-Quran kah atau permulaan Al-Quran sahaja? Namun ayat-ayat yang lain ada menyebut tentangnya. Allah berfirman, baca sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Allah juga berfirman tentangnya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Bermaksud Hamim, demi kitab yang menerangkan kebenaran, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran agar hamba-hamba kami tidak ditimpa azab. Pada malam yang diberkati itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandung hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar, iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi ketetapan kami mengutuskan Rasul untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya. Daripada surah Al-Qadar dan Ad-Dukhan tadi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahawa malam diturunkan Al-Quran itu mempunyai namanya tersendiri. Dan ia mempunyai banyak sekali keistimewaan dan rahsia Allah. Adalah dipanggil Lailatul Qadr, ataupun Lailah Mubarakah, malam yang diberkati. Berhubung dengan persoalan Al-Quran itu diturunkan semuanya sekaliguskah pada malam Qadar itu, atau hanya bahagian permulaannya sahaja,
dapat anda lihat pada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Antaranya ialah pada firman Allah di bawah ini. Kita nak tahu tu berlaku ke tidak. Tengok ayat lain, tahu. Baca pula sini. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali, yakni dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, hai Muhammad, dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Itu di sini menunjukkan tidak sekaligus kepada Nabi kita, sikit-sikit. Apa hikmahnya Tuhan sebut dah sini. Nak ni lagi. Jadi begitulah. Sikit. Kalau banyak tu tak ada. Nak ajar dengan baca dia lagi, nak bagi pengajaran, ilmu di sebaliknya lagi, nak masuk molek dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itu hikmah Tuhannya, tidak sekaligus. Oleh itu, sesiapa di antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, faman syahida minkum syahra. Syahra tu syahrul Ramadan, tak dia sebut sebelum ada tu. Kalau orang mengaji nahwu dia tahu asy-syahra alillah. Alif lam lil ahdi dzikri. Alif lam lil ahdi dzikri. Tadi sebut dah kan syahrul Ramadan. Asy-syahr itu syahr itulah. Bukan syahr bulan lain. Bulan tu syahrul Ramadan. Sebab tu kalau kita di sini kalau terjemah ni bulan Ramadan, mana ada sebut Ramadan? Faman syahida minkum syahra, mana ada sebut Ramadan? Alillah tu. Kalau orang ngaji tahu. Orang tak ngaji susahlah. Mana ada sebut Ramadan? Asy-syahr. Sebab tu orang suruh ngaji dulu. Kalau ngaji tahulah. Alillah tu alillah apa? Asy-syahr. Selesai sekali. Jadi kita nak sebut Ramadan pun tak apa, tak jadi masalah dalam terjemahan. Walaupun zahirnya dalam Quran itu tak ada sebut, tapi tak pergi ke lain dah, bulan tu tak disebut dah. Kalau musafir, kalau sakit boleh tak puasa, ni sebut benda yang sama. Oleh itu sesiapa di antara kamu menyaksikan anak bulan, mana kita tengok sendirilah anak bulan, atau mengetahuinya, tak tengok tapi tahu. Muka geger dah sibuk dalam TV, dalam radio, dalam apa ni maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Sepanjang bulan itu kena puasa. Sesiapa yang sakit atau dalam musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi di sini 295. Bahagian yang bergaris ini boleh juga diterjemahkan seperti berikut. Oleh itu sesiapa di antara kamu hadir atau berada di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, faman syahida minkum syahra tu falyasum, itu maksud boleh juga. Maknanya orang yang bermukim, berada di tempat dia, di negeri dia, tempat tinggalnya di bulan itu, maka dia kena puasa. Maka hendaklah ia berpuasa. Sebab tadi pula gundi juga. Mana ini satu pengulang-ulang semula. Cuma nak bayar je apa tu saya buat gitu. Ya boleh qada pada hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah mahukan kamu mendapat kemudahan dan tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Tu kata sini susah. Walaupun benda ni benda wajib, benda ni benda molek, benda-benda ni boleh menimbulkan ketakwaan di dalam jiwa kamu, tapi tidaklah siapa kamu susah. Sebab tu agama Islam ni tak ada susah sampai tidak tertanggung. Susah pun boleh tanggung lagi. Memang nak puasa punya lapar, letih puasa tu, tapi boleh tanggung lagi. Dan selagi boleh, ni gini lah caranya. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ayat sebelum pada ni tak sebut tu. Tapi cerita boleh tu, video ke apa tu, tu cerita lain. Dia ni tak ada video ni, sakit.
atau dalam musafir saja. Tak ada kata dalam keadaan berat nak puasa. Tak ada berat, nak puasa boleh. Kalau musafir tu pas sakit tu sakit setengah mana? Biar benar sabarlah. Biar benar sabar. Sakit kulit, tak ada kena-mengena tu. Tak puasa. Sakit kulit, tak ada kena-mengena. Puasa pun tidak ada kata jadi gana-gana. Sumpah je. Gatal tu, sakit gatal. Tak ada kena-mengena, sakit juga tu pun. Biar benar sabarlah. Baik, 296. Di sini Allah menyatakan sifat syariatnya, sifat agama dan salah satu daripada prinsip utama agamanya. Agama Islam adalah agama yang mudah. Tiada sebarang kesukaran dalam Islam. Allah mahukan umat Islam mendapat kemudahan dan dia tidak mahu umat Islam menanggung kesukaran. Prinsip utama Islam ini dinyatakan di dalam Al-Quran dengan ibarat dan gaya bahasa yang berbeza-beza. Antaranya dapat dilihat pada firman Allah di bawah ini. Mana ada beberapa tempat sebut prinsip ni, dasar ni, asas ni. Baca pula situ. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Bermaksud dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan kesukaran dalam perkara agama. Agama bapa kamu Ibrahim, ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu, dan di dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu, yakni Muhammad, menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatanmu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik memberi pertolongan. Jadi di sini pun ada sebut benda yang sama. Cuba tengok sini. Cuba tengok sini sifat agama yang dibawa oleh Nabi kita, dan agama tu daripada Nabi Ibrahim lagi. Kita garis situ. Situ. Benda yang sama. Cuma dalam ayat kita baca ni, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Tuhan nak senang untuk kamu. Tuhan tak siwi susah dalam perkara agama. Jadi termasuklah puasa ni pun. Kalau kita dalam dalam musafir boleh. Kita sakit, jadi dalam sakit nak ada tiba-tibanya kena puasa pula. Jadi letih lah. Kemudian agama ni, agama lagu ni yang mudah ni apa namanya? Wasammakumul muslimin. Kita ni orang Islam ni, nama tu siapa dia? Tuhan. Ni dalam Quran. Al-muslimin, kita ni orang-orang Islam. Jadi benda yang sama juga, cuma dalam bentuk yang lain. Cumanya dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa, yakni sebulan Ramadan. Dan hendaklah kamu membesarkan Allah dengan bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kerana mendapat hidayat yang telah dikurniakannya kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Jadi bersyukur tu nyata di bila? Hari raya tu lah. Takbir ni bila disebut? Tukabbirullah. Bila sempurna tu takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tuhan beri hidayat kepada kita. Kita berada di atas fitrah yang asal kejadian manusia. Tuhan nak lagu tu lah. Kita takbir. Ini lagu mana? Sesuai kan? Lepas pada puasa di hujung tu habis. Dia sebut takbir. Takbir tu isyarat kepada raya lah. Raya. Jadi hari raya tu kita syukur, menyatakan kesyukuran kepada Allah. Dengan cara begitu yang sebut ni.
Tapi hari raya tu lah kemudian dia tak ada sebut. Gitu je. Tetapi kalau kita duduk amalkan Islam ni, kita lagu mana? Bila kita takbir banyak begitu? Tu kat raya. Ketika raya tu. Lepas pada tu 185. Ini ayat lain pula. Masih lagi ada kena-kena dengan puasa, tapi kita lain. Setakat itulah dulu untuk malam ini.